Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Islam tidak pernah menyeru umatnya bersatu dengan penyangak. Baru-baru ini, Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Amar Abdullah dilaporkan berkata PAS akan menerima amanah di dalam Muafakat Nasional jika parti itu meninggalkan DAP. Beliau merujuk kepada sikap parti itu yang menerima bersatu dalam Muafakat Nasional selepas tidak mempunyai hubungan dengan DAP. Sekarang ini kerana amanah bersama DAP itu isunya. Masa dulu kita tolak bersatu kerana dia bersama DAP. Bila mereka berpisah, maka kita boleh berbincang. Apa akan jadi masa depan kita tak tahu. Tapi masa ini realitinya, politik ini dinamik dan kita pula lihat keperluan semasa dan kepentingan agama dan negara, jelas Muhammad Amar seperti dipetik Astro Awani. Bila merujuk kepada kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bahawa hubungan Muafakat Nasional bukan sahaja melibatkan PAS dan UMNO semata-mata, tetapi hubungan ke arah penyatuan ummah yang membabitkan Parti Melayu yang tidak ekstrim. Kerana itulah platform Perikatan Nasional digunakan. Kononnya, demi meneroka ruang yang lebih besar asalkan tidak ada DAP di dalamnya. Mengulas mengenainya, pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad berkata partinya tidak akan meninggalkan DAP. Ini kerana DAP bersetuju untuk bersama memperjuangkan tadbir urus baik dan menolak kemungkaran. Amanah tidak bersekongkol dengan penyangak. Ini jelas dilakukan oleh ahli Parlimen DAP apabila diberi tanggungjawab besar. Contohnya Wong Kah Woh yang memegang jawatan pengerusi jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC. Beliau tegas dengan tanggungjawab merungkai misteri demi misteri yang disembunyikan oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional terdahulu sehingga negara kita semakin ketinggalan dalam pembangunan berbanding negara-negara jiran. Namun bagi Naib Presiden PAS Idris Ahmad pula, beliau mempertahankan Muafakat Nasional kerana mahu menghalang Pakatan Harapan daripada kembali berkuasa. Katanya Pakatan Harapan akan kembali semula berkuasa apabila kesempatan Perikatan Nasional pecah. Apabila orang Melayu Islam berpecah, Pakatan Harapan akan comeback untuk berkuasa semula pada pilihan raya umum ke-15. Seperti Presiden PAS, beliau mentohmah pihak media sebagai pihak menyalakan api permusuhan. Sebelum itu, ejen-ejen media sedang memainkan peranan untuk memperandakan perpaduan di kalangan ummah di negara kita. PAS tetap akan menjadi pendamai antara UMNO dan Bersatu katanya, seperti yang dilaporkan Harakat Daily. Kononnya piagam Muafakat Ummah yang ditandatangani Presiden PAS dan Presiden UMNO itu mahu memperkasa agenda Islam, Melayu dan Bumiputera secara tuntas dalam kerangka perlembagaan persekutuan demi membangunkan negara sejahtera. Dengan menuding jari kepada media kononnya sebagai tentera upahan untuk memutar belit berita, PAS berlepas tangan daripada bertanggungjawab untuk istiqamah kepada perjuangan asal yang dipelopori almarhum Datuk Fazil Noor dan Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan amaran betapa kumpulan perosak itu berada dalam masyarakat dan mempengaruhi kalangan yang lemah kefahamannya sehingga menyebabkan ada kalangan yang tergoda dengan permainan berita berbentuk provokasi dan isu-isu yang merosakkan umat. Dakwah Hadi dalam tulisannya di Harakat Daily 9 Disember. PAS dan UMNO memang tak kisah kalau tak betul. Fitnah main tembak sahaja. Takkanlah lebay bohong, sindir Khalid. Sungguh, parti manakah yang sering menggunakan media untuk membuat berita fitnah sehingga dikenakan saman puluhan atau ratusan ribu oleh mangsa apabila tidak dimaafkan? Adakah kita melihat komitmen mereka dalam isu kampung baru, penjualan arak, kegiatan perjudian, isu LGBT dan juga alam sekitar? Berdasarkan tingkah laku mereka, rakyat boleh membuat penilaian sama ada PAS berpandu kepada petunjuk Rasulullah SAW yang membawa mesej Islam memimpin di sepanjang zaman atau PAS mengikut rentak kleptokrasi. Jika PAS ikhlas dalam perjuangan, parti itu tidak akan takut Pakatan Harapan kembali berkuasa.